forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon atau analisis daripada Datuk Kamal Ahmed tentang PRK Kemaman. Sebelum tu saya baca detail sedikit kat Malaysia kini bekas Parlimen ATM calon BN di Kemaman. Bekas Parlimen Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor diumum sebagai calon Barisan Nasional BN bagi Pilihan Raya Kecil Kemaman 2 Disember ini. Okey tuan-tuan, mari kita dengar analisis daripada Datuk Kamal Ahmed. Dia akan letak komen macam biasa. Ini sebelum saya memberi penjelasan tentang calon, ini tentang pilihan raya kecil Kemaman, saudara. Kerana pada pilihan raya dulu, saudara, ini kiraan saya berdasarkan anggaran pada perkiraan atas kertas. Hasil daripada saya makan berapa jumlah dan sebagainya. Pada pilihan raya dulu, saudara, calon daripada Perikatan Nasional itu PAS dia dapat majoriti 27,179. Itu Cik Alias, saudara. Kerana dia dapat undi 65,714. Besar. Tidak dinafikan besar undinya tu. Tapi calon daripada UMNO Barisan Nasional, Datuk Seri Ahmad Said, dia dapat 38,535. Jadi kalau nak dikirakan, saudara, 38 dengan 65 tu ada lebih kurang 20,000 lebih, saudara. Majoritinya 27,179 undi, saudara. Dan jangan lupa, kerana waktu itu pertandingan 3 penjuru, di mana calon Pakatan Harapan daripada Parti Keadilan, itu saudara Hasuni Sudin, dia dapat 8,340. Hari ini pertandingan yang akan berlaku di Kemaman 1-1 antara calon perpaduan Barisan Nasional mewakili Parti Perpaduan yang ada 17 parti. Gabungan parti itu menghadapi calon Perikatan Nasional. One to one, saudara. Kalau kita tengok dari segi undi lah, saudara. Jadi kalau dilihat dulu, Datuk Seri Mat Said dia dapat 38,535. Seandainya undi itu kekal lah, saudara. Kekal 38,535. Dan undi daripada Parti Keadilan. Keadilan ni rasanya mereka tak lari. Jumlah itulah juga, iaitu 8,340. Artinya, calon daripada UMNO Barisan Nasional modalnya 46,875 undi. Itu modal asas, saya kira, saudara. PAS dapat 65,714. Juga kita kira modal asas mereka. Memanglah nampak gayanya 65,714 berbanding dengan calon Barisan Nasional 46,875. Tapi bukanlah 27,000, saudara. Cuma bezanya adalah 15,839. Seandainya calon yang diturunkan oleh UMNO Barisan Nasional kali ini dapat tambahan 8,000 saja, artinya kemenangan berpihak pada UMNO Barisan Nasional. Sebab itu apabila saja Datuk Seri Zaid Hamidi selaku Presiden UMNO dan juga pengurusi Barisan Nasional, dia mengumumkan bahawa bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia, bukan kaleng-kaleng, saudara, Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor, beliau adalah Panglima, orang yang paling tinggi dalam pasukan Tentera Malaysia, saudara, diumumkan sebagai calon kali ini. Jadi bagaimana dengan pandangan warga yang dulu ni, kalau mungkin daripada parti PBM? Kerana daripada 67,000 itu bukan semua daripada PAS, saudara. Ada juga yang dulunya daripada UMNO ni marah dan sebagainya, kerana asakan itu dan ini. Dan kalau semua itu kembali, nak cari lagi 8,000 tambahan aja, saudara. Dan sebab itu, menurut Datuk Seri Zaid Hamidi, dia kata beliau yakin sokongan rakyat akan berpihak kepada Barisan Nasional kali ini. Kerana Kemaman, menurut Datuk Zaid, bukanlah kubu kuat pada PAS. Tapi kemenangan yang diperoleh PAS sebelum ini adalah berdasarkan fitnah dan tomahan, sehingga menyebabkan Barisan Nasional tewas. Jadi katanya kita sudah lihat latar belakang di Kemaman dalam PRU 15 dulu. Biarpun BN tidak cukup 27,000 undi untuk menduduki kursi Parlimen Kemaman, tapi dia merasakan bahawa Kemaman bukan kubu kuat PAS. Artinya apabila mereka comeback, sebab calon yang diturun kali ini bukan kaleng-kaleng. Dan saya juga bersetuju, saudara, kerana dalam UMNO ni, semalam saya dah bercakap, saudara, walaupun ada pihak yang mengatakan mesti anak tempatan. Jadi Tan Sri Raja Effendi, dia adalah anak tempatan walaupun dilahirkan di Besut.
tapi dibesarkan di Kemaman. Dan dia adalah sebagai non-partitions. Ini biasa dilakukan usaha. Jangan lupa, sebab kata Datuk Zahid, macam berlaku di Cameron Highland. Calon yang tidak memegang apa-apa jawatan dalam parti. Tapi dia bersama dengan Barisan Nasional jadi calon Cameron Highland. Akhirnya, bila menang. Datuk Ramli, saya jangan lupa. Dan ini juga akan berlaku di Kemaman, saya lihat. Kerana dia baik dengan semua segmen lah. Sebab kalaulah sekarang ni, di peringkat di Kemaman tu, katalah, dulu masa pertandingan UMNO di peringkat bahagian, berlaku perbalahan, berlaku perpecahan kerana merebut jawatan dalam parti. Jadi ini yang membuatkan saling cah keting. Kali ini nak kecah keting macam mana? Pertama sekali, orang yang bukan kaleng-kaleng. Anak Terengganu yang dibanggakan oleh warga Terengganu kerana beliau dalam segi karier sebagai anggota tentera, dia mencapai tahap yang tertinggi. Itu sebagai Panglima Angkatan Tentera. 4-star General saya, bukan 2-star General. 4-star General. Dan beliau adalah merupakan anak kebanggaan Kemaman dan juga Terengganu khususnya. Dan dia tidak ada masalah dengan kalaulah ada perbalahan di kalangan UMNO, tim A, tim B, tim C dan sebagainya. Semua disantuni. Dan saya yakin kalau semua menyokong, tak ada masalah, sebab mengikut laporan saya dapat juga bahawa ahli-ahli anggota UMNO Barisan Nasional di Kemaman, mereka gembira dengan calon tersebut. Tak ada lagi merasakan bahawa ini orang tu, ini orang ni. Tak ada. Dan mereka sekarang ni nampak gayanya setelah pun menyantuni dan menyatukan ukhuwah. Lebih-lebih lagi di kalangan parti-parti pembangkang yang selama ini mereka tandingi secara solo. Dulu UMNO bertanding, Pakatan Harapan bertanding, Perikatan Nasional bertanding, pertembungan 3 penjuru. Dan waktu itu tentulah UMNO paling teruk kena keronyok dengan macam-macam fitnah dan sebagainya. Tapi hari ini segala-galanya sudah berubah. Jadi bagaimanapun saya setuju dengan pandangan Jakar Linglung. Dia kata kerajaan Madani kena kerja keras. Betul. Semua kena kerja keras, tetapi sebab kali ini calon yang diturunkan belum ada lagi masalah yang boleh dia terpalit dengan dirinya. Sedangkan kita tak tahulah, saya dengar lah juga apa yang dilontarkan oleh pimpinan daripada calon PAS, Maki Hamon. Macam saya katakan, fiesta Maki Hamon akan berterusan. Tapi apakah mereka kali ini berani nak maki seorang jeneral? Berani dia nak maki, nak kata yang bukan-bukan. Sedangkan dia bersih, tak ada masalah. Ini mematikan serangan mereka. Cuma dia boleh kata lah, UMNO begitu, UMNO begini sajalah saudara. Dan isunya, saudara Mat Lan dia yakin berkata, tapi saya tak naklah mendahului kerja Tuhan, tak boleh kata bungkul dan sebagainya. Tapi saya yakin, cahaya untuk calon daripada UMNO Barisan Nasional yang dipilih, bukan Datuk Seri Zahid seorang pilih, saudara. Memang ada orang tuduh, mengatakan ini kerana adanya percaturan politik di Kemaman, puak ketua bahagian, puak timbalan ketua bahagian. Tak ada sebenarnya. Apabila nama itu disebut dan dibawa dalam mesyuarat Majlis Tinggi Barisan Nasional, semua bersetuju. Itu keadaan saya. Saya pacu, dia kata tentu fasih bahasa Inggeris. Dan saya rasa saya, dalam keadaan ini, warga tentera pun suka bahawa pimpinan mereka dinilai. Jangan lupa saudara, di Kemaman juga ada dia punya pos-pos tentera. Saudara. Jadi saya merasakan, dan sekarang ni saudara Osna Osma dia kata bunyi Deham pun dah tak tunduk lah, sebab kita dengar lah bahawa Sanusi, bahawa dia kata orang UMNO ni kalau di AP berdaham je terus takut. Orang UMNO ni takut untuk menyuarakan hidup Melayu, perjuangan untuk Melayu. Jadi bila bercakap benda begitu, kalau di AP punya pimpinan berdaham je, UMNO takut. Itu tuduhan. Tapi sekarang nak berdaham macam mana? Berani mereka beraham dengan seorang panglima, seorang general, saudara. Don't play a fool. Saya melihat calon ini bukan kaleng-kaleng. Tidak mungkin seorang panglima takut untuk menyerang. Dan dia pula bukan datang dari pasukan yang dia datang dari askar Melayu, yang biasa berjuang, yang biasa masuk hutan, bertempur dengan gerila-gerila. Ini saya Zulkifli Abdullah, memang saya kata calon terbaik. Calon yang orang katakan tak takut mati. Askar Melayu, saudara, mereka tentu. Dan jangan lupa, anggota-anggota tentera, bekas-bekas anggota tentera yang ada di Kemaman, tentulah mereka lebih silut. Mereka ada baca sumpah panglima dan sebagainya. Ini bukan kaleng-kaleng, saudara. Saya mengucapkan syabas kepada Presiden UMNO yang begitu berlapang dada memilih. Dan ini
adalah calon yang bukan memegang apa-apa jawatan dalam kepartian. Tetapi memanglah dia, sebab itu dia kata dia bersedia untuk bertanding kerana nak membalas jasa UMNO. Nak membalas jasa baik kerajaan. Yang akhirnya dia dapat menjawat jawatan yang tertinggi dalam pasukan angkatan tentera. Bukan main-main, saudara. Saya melihat bahawa isu apa nak main? Nak kata berdahem. Saya ingat mereka pun tak berani nak berdahem dengan dia. Sebab di belakang dia adalah Angkatan Tentera Malaysia, saudara. Jangan lupa, beliau datang daripada Regimen Askar Melayu. Wow! Ini bukan kaleng-kaleng, saudara. Dan, saudara Muhammad Yusof dah baru. Betul! 4-star general, saudara. Bukan 2-star. 4-star general. Bersilang-silang, saudara, atas bau. Dan, kata Ramadhan Pasarat, gempur wira satu. Dia kata gempur betul lah, biasalah askar ni. Satu peluru, satu nyawa. Begitu dia masuk bertempur kali ni, bukan main-main. Midday, dia kata beliau dah dari 18 Melayu yang terkini. Dari seberang Takir. Kalau 18 Melayu, saudara, jangan main-main, saudara. Saya rasa ini calon yang dipilih oleh Presiden UMNO dan disetujui oleh Barisan Nasional, kepimpinan. Sebab itu, saya melihat pemimpin-pemimpin UMNO, pemimpin Barisan Nasional di Terengganu khususnya, mereka mengalu-alukan. This is the best candidate yang kita ada, yang kita kemukakan. Dan saya rasa untuk mengembalikan kembali keyakinan rakyat bahawa UMNO ini bukanlah kaleng-kaleng. UMNO bukanlah bila orang berdahem kita takut. Saudara Mat Lan dia kata PN dah mula goyang lah. Saya tak tahu apa yang mereka akan turunkan. Siapa calon yang mereka akan turunkan. Tapi dengan kehadiran saudara Tan Sri Raja Effendi ini bukan kaleng-kaleng, saudara. Sebab itu Barisan Nasional Terengganu telah pun sebulat suara. Sebulat suara, bukan cukup jomolah. Sebulat suara menyuarakan sokongan kepada Tan Sri Raja Muhammad Effendi, Raja Muhammad Noh, yang diumumkan oleh Datuk Zaid Hamidi petang tadi, saya. Jadi katanya calon, ada yang kata mereka mengatakan bahawa calon yang diketengahkan merupakan individu yang berpengalaman luas. Meskipun beliau bukanlah kelahiran, walaupun dia tak lahir di Kemaman, tapi dia lahir di Besut, tapi dibesarkan di Kemaman dan disekolahkan di sekolah rendah di kawasan Kemaman. Keluarganya masih ramai di Kemaman. Itu kalau nak diambil kira hubungan keluarga. Tetapi bagi saya, Tan Sri Tan Sri Raja Effendi ini sewajarnya adalah anak kebanggaan Terengganu. Kerana nak to climb, untuk mendaki hierarki kepimpinan dalam pasukan Angkatan Tentera Malaysia bukan sesuatu yang mudah. Bermula sebagai second lieutenant, kemudian naik lieutenant, naik pangkat lagi captain, daripada captain naik lagi major, kemudian naik lagi daripada major lieutenant colonel, kemudian naik lagi full colonel, daripada full colonel baru naik 1-star general, daripada 1-star general naik 2-star general, major general, lepas tu naik lagi lieutenant general, 3-star general, dan 10 anak tangga saya. Pendakian untuk menjadi 4-star general itu 10 anak tangga, bukan mudah. Dan mesti ada jasanya, kepimpinannya, dan bertuntunglah warga Kemaman saya mendapat seorang calon kali ini. Dan saya insya-Allah akan berada di Kemaman, di Terengganu untuk melihat perkembangannya, dan saya akan berusaha untuk melaporkan dari masa ke semasa. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Saya akan baca sedikit detail dekat masa kini lagi. Pengumuman itu dibuat pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi pada majlis pengumuman calon BN bagi PRK Kemaman di Menara Datuk Ong Kuala Lumpur hari ini. Ahmad Zaid berkata pemilihan Raja Muhammad Effendi 66 setelah mendapat persetujuan daripada seluruh peringkat kepimpinan UMNO dan BN untuk memberi peluang kepada calon langsung itu bagi merebut semula kerusi parlimen berkenaan. Tuan-Tuan Pilihan Raya PRD menetapkan hari pengundian PRK bagi kerusi parlimen Kemaman Terengganu pada 2 Disember ini, manakala tarikh penamaan calon dan hari pengundian awal masing-masing diletakkan pada 18 November dan 28 November. Okey, tuan-tuan, semoga kerajaan Perbanan dapat memenang di Kemaman, paling tak kurangkan majoriti. Okey, mari terus menyokong kerajaan perpaduan daripada Mek Nur Ibrahim. Assalamualaikum.